Warisan adalah parti yang hipokrit. Warisan sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingannya. Apa yang sedang berlaku? Apa sebenarnya cerita di sebalik warisan dan politik Sabah sekarang ini? Nantikan dan ya Anda mungkin terkejut. Disclaimer, segala fakta dalam video ini adalah berdasarkan berita yang ditulis dalam talantang.com bertarikh 10 Ogos 2025 yang bertajuk Don't Be a Hypocrite Warisan. Johnny Stone, warisan sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingannya. Kota Kinabalu, Ketua Penerangan Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Johnny Stone Bangkuai, menyifatkan pengumuman parti warisan untuk bertanding di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang hanyalah retorik semata-mata. Beliau berkata, alasan warisan bahawa langkah itu bertujuan menghalang campur tangan parti-parti dari Semenanjung dalam politik Sabah berbau hipokrasi, sambil mengingatkan tindakan parti itu bekerjasama dengan UMNO dalam percubaan yang gagal untuk menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Haji Jinor pada Januari 2023. Bukankah langkah warisan bersekongkol dengan UMNO dalam kegagalan langkah Kinabalu 2023 itu sama sahaja dengan memberi talian hayat kepada UMNO? Bukankah UMNO itu sebuah parti dari Semenanjung? Tindakan warisan membuktikan bahawa ia sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingannya, kata Johnny Stone yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS. Walaupun warisan mempunyai hak untuk bertanding di semua 73 kerusi negeri, Johnny Stone berkata, politik tidak sepatutnya menjadi sekadar permainan untuk saling mengatasi. Malah di Sarawak, PBB boleh memerintah secara sendiri tetapi memilih untuk membentuk GPS bagi mewujudkan kerajaan negeri yang lebih inklusif, kata ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu itu ketika sesi bertemu rakyat di Kampung Ranau-Ranau dalam kawasannya. Beliau turut menegaskan bahawa kestabilan politik sejak hari pertama selepas pengundian amat penting bagi memastikan kerajaan dapat segera memberi tumpuan kepada khidmat kepada rakyat. Johnny Stone menekankan bahawa realiti politik Sabah memerlukan pengakhiran kepada amalan jual beli sokongan pasca pilihan raya yang berisiko melengahkan kerja-kerja mendesak mentadbir negeri. Kita mesti realistik. Keutamaan ialah memastikan kerajaan stabil dari hari pertama tanpa tawar-menawar yang tiada kesudahan atau rundingan berpanjangan selepas pilihan raya. Semakin cepat kita mendapat kejelasan, semakin cepat kita boleh mula bekerja, katanya. Beliau berkata, seperti mana GRS bekerjasama rapat dengan Pakatan Harapan PH hari ini, kerjasama sedemikian dapat memelihara suara Sabah di peringkat persekutuan sambil memastikan negeri ini kekal stabil dari segi pentadbiran. Beliau menegaskan bahawa kerjasama tersebut dibina atas rasa hormat bersama dengan kepimpinan dan keputusan negeri tetap berada di tangan GRS. Apabila kerajaan negeri dan persekutuan dapat bekerja seiring, Sabah mendapat manfaat dari segi peruntukan, pembangunan dan sokongan dasar. Itulah yang penting bagi rakyat kita, katanya. Johnny Stone percaya bahawa hanya dengan kestabilan, kerajaan dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada penyelesaian isu-isu mendesak seperti meningkatkan infrastruktur luar bandar, memastikan bekalan air dan elektrik yang stabil, serta mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi untuk rakyat. Johnny Stone menambah bahawa konsistensi prinsip adalah penting untuk mendapatkan dan mengekalkan kepercayaan rakyat, khususnya dalam mempertahankan autonomi Sabah.
Sambil mengakui bahawa mandat rakyat akhirnya akan menentukan bentuk kerajaan akan datang, beliau berkata GRS komited untuk meletakkan kestabilan dan pembangunan Sabah mengatasi permainan politik semata-mata. Kini ada beberapa persoalan penting yang boleh kita bincangkan bersama. Adakah warisan sebenarnya menilai kepentingan Sabah atau sekadar strategi politik? Apakah motif sebenar di sebalik keputusan bertanding di 73 kerusi? Juga, apakah kestabilan yang dijanjikan oleh kerajaan GRS ini benar-benar menghasilkan pembangunan? Akhirnya, sama ada penonton menyokong kestabilan ala GRS atau keberanian warisan untuk bertanding sepenuhnya, satu perkara yang pasti, pilihan raya negeri akan datang bakal menjadi medan pertaruhan antara integriti diri dan kompromi kuasa. Itulah cerita penuh sehari ini. Hipokrasi, strategi politik, dan siapa bertanding, siapa bekerja sama. Semuanya untuk Sabah atau untuk survival kuasa politik semata-mata? Anda pula bagaimana pandangan? Sila komen di bawah, like jika Anda mahu lebih kandungan mendalam seperti ini, dan jangan lupa subscribe untuk lebih berita politik Sabah dan seluruh Malaysia. Jumpa lagi.